Nama saya Leticia Alin dan saya berumur 33 tahun. 33 tahun. Pagi Selasa dulu terasa seperti bukti. Bukti bahawa saya telah terselamat daripada huru-hara itu. Bukti bahawa saya boleh membesarkan anak yang baik seorang diri tanpa berantakan. Bukti bahawa jersey diri saya yang suka dibisikkan oleh keluarga saya tentang Leticia yang malang, kisah peringatan, akhirnya berakhir. Pagi itu, saya membungkus makan tengah hari Isen seperti biasa. Sandwich ayam Belanda, hirisan epal, dan biskut berbentuk dinosaur yang dia pura-pura seperti 4 kanak-kanak kecil sambil makan setiap satu. Dia duduk di meja menyiapkan kerja rumah matematik saat akhir. Pensil bergerak dengan berhati-hati. Serius, seperti kanak-kanak berumur 10 tahun apabila mereka fikir kesilapan adalah kekal. Ibu, dia bertanya. Matanya masih tertumpu pada kertas. Berapakah 7*8? Saya bersandar di kaunter. Berpura-pura tidak tersenyum. Apa pendapat awak? Dia mengerutkan hidungnya. 56 budak bijak, dia tersengih. Ternganga, ceria, langsung tidak menyedari betapa rapuhnya saat itu. Senyuman itu telah menemani saya mengharungi malam-malam ketika rumah terasa terlalu sunyi, dan beban melakukan semuanya sendirian menekan dada saya. Menjadi ibu tunggal bukanlah rancangannya. Bapa Isen pergi ketika Isen berumur 2 tahun. Ketagihan, janji yang dimungkiri, tarikh mahkamah yang terasa tidak berkesudahan. Hakim memberikan saya hak penjagaan penuh dan saya membina semula hidup saya satu keputusan yang meletihkan pada satu masa, dan kebelakangan ini kami baik-baik saja. Saya baru sahaja dinaikkan pangkat menjadi jurutera kanan di syarikat perisian saya. 6 bulan yang lalu saya membeli rumah pertama kami. 3 bilik tidur, tiada yang mewah, kecuali rumah kami. Isen berkembang maju. Kepujian baik hati, pemalu, tetapi lembut dengan cara yang membuatkan guru-guru berkata seperti old soul. Bersedia? Saya bertanya, sambil mencapai kunci saya. Bersedia? Katanya, melompat dan menyandang beg galasnya di sebelah bahu. Pemanduan ke sekolah rendah Rida CD mengikuti laluan yang sama setiap hari. Dia berdengung mengikut radio, dengan nada yang sangat tidak menentu, langsung tidak gentar. Semasa menurunkan anak, dia bersandar di konsul dan mencium pipi saya. Sayang awak, ibu. Sayang awak juga, kawan. Dia melompat keluar, kemudian berhenti, berpaling, dan melambai dengan kedua-dua belah tangan. Aku membalas lambaian tangan, tersenyum seolah-olah tiada apa-apa pun di dunia ini yang boleh menyentuh kami. Skim saat normal terakhir dalam hidup kami. 3 jam selepas bekerja, telefonku berdering. Nombor sekolah terpancar di skrin. Aku sangkakan ia sesuatu yang kecil. Terlupa duit makan tengah hari. Buku perpustakaan tertinggal di rumah. Hello, ini Leticia Alin. Alin, kata suara itu, tegas dan terkawal. Ini Pengetua Hendricks. Awak perlu datang ke sekolah dengan segera. Perutku mula memulas. Isen okey tak? Dia cedera ke? Tolong datang sekarang. Aku tidak menunggu lagi. Aku mencapai beku, memberitahu pengurusku bahawa itu adalah kecemasan keluarga, dan pergi. Pemanduan selama 20 minit terasa tidak berkesudahan. Setiap lampu merah terasa peribadi. Tempat letak kereta kelihatan normal. Tiada ambulans. Tiada huru-hara. Seketika, aku sangka aku panik tanpa sebab. Kemudian aku masuk ke dalam. 2 kereta polis berada di luar pejabat utama. Dadaku sesak begitu pantas sehingga aku tidak dapat bernafas. Aku berlari. Pintu pejabat terbuka dan disitulah dia. Isen duduk di kerusi. Wajahnya merah. Matanya bengkak kerana menangis. 2 orang pegawai beruniform berdiri berdekatan. Pengetua Hendricks kelihatan seperti telah tua bertahun-tahun dalam satu petang. Dan berdiri berhampiran tingkap. Santai. Tangan bersilang seolah-olah dia sepatutnya berada di sana. Abang saya, Detektif Ryan Alin, 12 tahun dalam pasukan. Kisah kejayaan keluarga. Anak emas. Isen,
kataku, sambil meluru ke arahnya. Dia mendongak ke arahku. Suaranya menggeletar. Ibu, apa yang berlaku? Kenapa polis di sini? Saya di sini, kataku sambil menyikat rambutnya ke belakang. Saya di sini. Kemudian saya berpaling kepada Ryan. Apa ini? Pegawai yang lebih tua itu melangkah ke hadapan. Cik Alin, saya pegawai Dadis. Kita perlu membawa Ethan untuk disoal siasat mengenai laporan kecurian. Kecurian? Saya merenungnya. Dia berumur 10 tahun. Ryan akhirnya bersuara. Sebuah konsol permainan hilang dari rumah saya. Saya tergamam. Awak menghubungi polis untuk anak saudara awak. Saya telah membuat laporan, katanya datar. Mereka menindaklanjuti. Pegawai Dadis mencapai garinya. Tidak, kataku, sambil melangkah ke hadapan Ethan. Awak tidak menggari anak saya. Puan, ini prosedur untuk jenayah kecurian. Dia berumur 10 tahun. Suara saya serak. Puan dengar sendiri tak? Pernafasan Ethan menjadi pendek. Ibu, saya tak ambil apa-apa. Ibu tahu, sayang, kataku cepat. Ibu tahu. Ryan tak nak pandang saya. Leticia, katanya perlahan. Biarkan mereka buat kerja mereka. Kerja mereka. Kata-kata itu membakar. Pengetua Hicks cuba campur tangan. Mungkin kita boleh buat ini secara senyap. Tapi sudah terlambat. Budak-budak merenung melalui kaca. Ibu bapa memperlahankan langkah di lorong. Telefon dikeluarkan. Pegawai Dadis perlahan-lahan mengalihkan saya ke tepi. Ethan Alin, awak ditahan untuk disoal siasat. Awak tak ditahan, tapi awak perlu ikut kami. Gari di pergelangan tangan anak saya terputus. Bunyi itu, bunyi logam berdenting, membelah sesuatu di dalam diri saya. Ibu, jerit Ethan, panik meluap-luap. Ibu betul-betul di belakang ibu, kataku sambil menahan air mata. Ibu janji saya betul-betul di belakang ibu. Mereka mengiringinya keluar melalui lobi sekolah, melepasi bilik darjah di mana kanak-kanak merapatkan muka mereka ke tingkap, melepasi ibu bapa yang merenung seolah-olah anak saya berbahaya, melepasi dunia yang memutuskan anak saya bersalah sebelum dia bercakap. Saya mengekorinya. Kebas. Saya melihat Ryan masuk ke dalam keretanya. Tenang, tidak tersentuh. Saya mahu menjerit kepadanya, menuntut jawapan. Sebaliknya, saya masuk ke dalam kereta saya dan menghubungi rakan saya, Marcos, seorang peguam, tangan menggeletar. Mereka menangkap Ethan, kata saya. Polis, tuduhan kecurian palsu. Dan saya sedang mengekori mereka ke balai polis. Jangan biarkan mereka menyoal siasatnya tanpa saya, kata Marcos serta-merta. Saya dalam perjalanan. Saya memutuskan talian dan menghantar mesej kepada teman lelaki saya, Daniel. Mereka membawa Ethan ke balai polis. Sila datang. 3 titik muncul serta-merta. Saya datang. Saya minta maaf. Kemudian satu lagi pemberitahuan muncul. Nombor yang saya kenali serta-merta. Bekas teman wanita Daniel. Jangan heret Daniel ke dalam kekacauan awak. Aku merenung mesej itu, jantung berdegup kencang. Entah bagaimana tahu bahawa mimpi ngeri ini baru sahaja bermula. Di hadapanku, kereta polis membawa anakku. Kepala Ethan kelihatan melalui tingkap belakang. Kecil dan tunduk. Anakku yang baik. Dan di sebalik panik itu, sesuatu yang sejuk dan stabil menyelubungi dadaku. Kerana sesiapa yang melakukan ini, sesiapa yang menganggap anakku layak digari dan dihina di khalayak ramai, akan mengetahui apa yang berlaku apabila anda salah menganggap kasih sayang seorang ibu sebagai kelemahan. Balai polis berbau seperti disinfektan dan kopi lama. Mereka memimpin Ethan melalui pintu masuk sisi. Tetapi ia tidak penting. Orang ramai masih melihatnya. Seorang budak yang digari. Anakku. Aku berjalan di belakang mereka. Setiap langkah berdengung dengan kemarahan yang tidak berdaya. Di kaunter penerimaan tetamu,
Seorang pegawai menghentikanku. Puan boleh tunggu di sini, Puan. Saya takkan tinggalkan dia, kataku. Suaraku tenang dengan cara yang menakutkan aku sendiri. Dia berumur 10 tahun. Awak tak boleh menyoal siasat dia tanpa saya. Jeda seketika. Kemudian awak boleh berjumpa dengannya sekejap. Sekejap sahaja terasa seperti penyiksaan. Apabila Marcos tiba, dia tidak peduli dengan kata-kata mesra. Dia berjalan terus ke meja, menunjukkan kadbarnya, dan berkata, tiada temu duga tanpa peguam bela. Tanggalkan gari itu. Mereka berhujah. Prosedo. Dasar. Kata-kata yang bertujuan untuk kedengaran cukup rasmi, untuk memaafkan kekejaman. Marcos tidak meninggikan suaranya. Dia tidak perlu. Jika awak teruskan, dia berkata dengan tenang, setiap perkataan yang keluar dari bangunan ini akan menjadi sebahagian daripada tuntutan mahkamah. 10 minit kemudian, kami dibawa ke sebuah bilik soal siasat kecil. Isen duduk di meja logam. Pergelangan tangan merah di tempat gari itu berada. Sebaik sahaja dia melihat saya, dia mencapai tangan saya seolah-olah dia takut saya akan hilang. Ibu, dia berbisik. Saya tak ambil apa-apa. Saya janji. Saya tahu, kataku sambil memicit jarinya. Saya tahu awak tak buat. Detektif di seberang kami, Morrison, mengikut rencananya, membuka sebuah folder. Isen, katanya, cuba bersuara lembut. Sepupu awak, Derek, kata PlayStation-nya hilang selepas makan malam keluarga 2 minggu lalu. Awak ada di sana, kan? Ya, kata Isen lembut. Tapi saya tak masuk bilik dia. Saya duduk di ruang tamu. Morrison menggelongsorkan sehelai kertas di atas meja. Ini tulisan tangan awak ke? Iya, nota. Bertanya kepada Derek tentang permainan pertukaran. Marcos langsung tidak terlepas. Seorang kanak-kanak bercakap tentang permainan di Deo bukanlah bukti kecurian. Rahang Morrison mengetat. Kami masih menyiasat. Awak sudah menggeledah rumah pelanggan saya, kata Marcos. Awak jumpa konsul tu? Senyap. Tidak, akui Morrison. Konsul itu tidak dijumpai. Kalau begitu, melainkan awak mendakwa kanak-kanak berusia 10 tahun tanpa sebarang bukti, kata Marcos sambil berdiri. Kami akan pergi. Mereka tidak menghalang kami. Di luar di tempat letak kereta, kaki saya akhirnya lenguh. Aku bersandar pada keretaku. Nafasku tersekat-sekat. Ma, tanya Isen, takut lagi. Awak okey tak? Aku mengelap mukaku dan memaksa diriku tegak. Ya, sayang. Saya okey. Jom pulang. Malam itu, pembohongan itu tersebar lebih pantas daripada kebenaran. Telefonku berdering tanpa henti. Sembang kumpulan ibu bapa dari kelas Isen menyala seperti api. Ada sesiapa nampak polis hari ini? Aku dengar budak alim itu ditangkap oleh ahli keluarga. Teruk sangat. Patutkah kita risau tentang anak-anak kita berada di sekelilingnya? Aku membaca mesej terakhir itu 3 kali. Patutkah kita risau tentang anak-anak kita berada di sekelilingnya? Aku meninggalkan sembang kumpulan dan menyekat nombor itu. Isen tidak makan malam. Dia duduk di atas katilnya, merenung dinding seperti ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Malam itu, dia bangun sambil menjerit. Mereka akan kembali, dia teresa-esak, sambil menggenggam bajuku. Mereka akan membawaku pergi. Aku memeluknya sehingga subuh, membisikkan janji-janji yang aku tidak pasti dunia akan hormati. Keesokan paginya, ibuku menelefon. Leticia, sayang, katanya dengan berhati-hati. Kita perlu bercakap tentang Isen. Bagaimana pula dengan dia? Derek memang takkan berbohong. Dan kanak-kanak kadangkala berlagak. Kesunyian di pihak saya menjelaskan segalanya. Awak ingat anak saya pencuri itu? Saya akhirnya berkata. Saya tak cakap macam tu. Awak tak perlu. Saya tutup talian dan hantar mesej kepada Marcos. Keluarga saya menyokong perkara ini.
Dia membalas serta-merta. Catatkan semuanya. Setiap patah perkataan. Hari ketiga. Siasatan selesai. Detektif menemu bual Derek sekali lagi. Kisahnya berubah. Garis masa berubah. Seorang rakan menyebut Derek mahukan konsol baharu yang ibu bapanya enggan beli. Hari keempat. Mereka jumpa PlayStation di kedai pajak gadai. Dijual oleh Derek. Risit. Tanda tangan. Jelas seperti siang hari. Panggilan datang pada 11 petang. Cik Alin. Kes itu ditutup. Isen telah dibersihkan. Dibersihkan? Macam dia kotor. Saya tutup talian dan merenung dinding sementara Isen membina kepingan Lego di atas lantai. Berpura-pura tiada apa yang berlaku. Marcos menelepon semula. Sekarang kita minta mereka bertanggungjawab. Macam mana? Kita minta abang awak mengaku kenapa dia buat macam ni. Jeda seketika. Kemudian saya katakan, mari kita lakukannya. Kerana mimpi ngeri anak saya lebih penting daripada kedamaian keluarga. Rumah ibu bapa saya masih berbau sama. Pembersih lemon, buku-buku lama, dan sedikit kopi yang telah dipanaskan semula terlalu banyak kali. Saya tidak berada di sana sejak hari Isen digari. Saya tiba seorang diri, seperti yang dicadangkan oleh Marcos. Telefon saya tersimpan di dalam poket jaket saya. Rakaman. Keadaan persetujuan satu pihak. Saya tidak memerlukan kebenaran. Saya hanya memerlukan kebenaran. Ayah saya membuka pintu. Robert Allen, peguam selama hampir 4 dekad. Postur masih tegak. Suara masih terlatih. Leticia, katanya. Terima kasih kerana datang. Di dalam, ibu saya duduk di sofa. Tangan dilipat era di ribanya. Patricia Allen, kaunselor sekolah rendah. Kebimbangan profesional sudah terlukis di wajahnya. Dan di sana, seperti tiada apa yang berlaku, duduk abang saya Ryan. Di sebelahnya ialah isterinya, Amber, dan anak lelaki mereka, Derek. Bahu Derek bungkuk. Mata terpaku pada lantai. Duduk, kata ayah saya. Bukan cadangan. Saya duduk dengan tenang dengan cara yang mengejutkan saya. Ayah memulakan. Keadaan ini telah meningkat jauh melebihi apa yang dimaksudkan oleh sesiapa pun. Maksud awak masa Ryan menggari anak saya yang berumur 10 tahun di sekolah? Kataku dengan tenang. Ryan menghembus nafas dengan kasar. Ia tidak palsu masa saya failkannya. Derek laporkan kecurian. Saya siasat. Awak siasat keluarga awak sendiri, kataku tanpa berdalih. Ibu campur tangan. Leticia, tolonglah. Kami keluarga. Saya memandangnya. Keluarga tak panggil polis pasal kanak-kanak. Derek bersuara kemudian. Suaranya hampir seperti bisikan. Maafkan saya, Makcik Leticia. Saya berpaling kepadanya. Melembutkan hati. Kenapa awak berbohong? Derek? Bibirnya menggeletar. Dia melirik Ryan. Kemudian kembali memandang saya. Saya mahukan konsol baharu itu. Ayah kata tidak. Jadi, saya jual konsol saya dan salahkan Isen. Bilik itu menjadi senyap. Kenapa? Isen? Saya tanya dengan lembut. Derek menelan air liur. Sebab ayah selalu kata rumah awak bersepah. Bahawa Isen tiada ayah di sisi. Bahawa awak tak cukup mendisiplinkannya. Saya berdiri perlahan-lahan. Wajah Ryan pucat pasi. Awak cakap macam tu? Saya tanya. Dia tersinggung. Saya tak sengaja. Awak anggap anak saya bersalah sebab saya seorang ibu tunggal. Kata saya. Suara saya tidak bergetar. Sebab awak ingat saya melakukan kehidupan dengan salah. Amber memegang lengan Ryan. Berhenti. Tapi dia tidak. Awak mahukan kebenaran? Ryan membentak. Ya, saya sangka Isen mungkin telah menerimanya. Awak kurus kering. Budak-budak tanpa struktur bertindak. Struktur? Saya ketawa sekali. Geram. Isen dapat semua A, kehadiran sempurna. Sementara itu,
Anak awak melakukan penipuan dan awak melindunginya. Ayah meninggikan suaranya. Cukup. Tidak, kata saya. Saya sudah selesai. Saya mengeluarkan telefon saya secukupnya untuk mereka melihat titik rakaman merah. Awak mengaku berat sebelah. Semua awak buat. Wajah ibu menjadi pucat. Saya keluar. Di dalam kereta saya menghentikan rakaman. 11 menit. Cukup untuk mengubah semuanya. Saya menghantar mesej kepada Marcos. Saya faham. Semuanya. Balasannya datang dengan pantas. Bagus. Sekarang kita file. Minggu itu, semuanya mula berubah. Hal ehwal dalaman, daerah sekolah, lembaga etika. Ryan digantung dalam beberapa hari. Ethan mula belajar di sekolah baharu. Kelas yang lebih kecil, wajah yang lebih baik. Guru baharunya tidak tahu kisah kami, dan itu sahaja sudah seperti oksigen. Pada suatu petang, Ethan pulang sambil tersenyum. Ibu, saya telah mendapat seorang kawan. Namanya Lucas. Saya memeluknya erat sehingga dia ketawa. Tetapi keluarga saya, mereka akan mengetahui bagaimana rasanya akibatnya. Kesannya tidak tiba sekaligus. Ia datang secara bergelombang, perlahan, rasmi, dan tidak dapat dihentikan. Panggilan pertama adalah daripada hal ehwal dalaman. Seorang wanita bernama Kapten Morrison, lewat 40N, bermata tajam, tidak sabar untuk mencari alasan, duduk bertentangan dengan saya di dalam bilik temu duga kelabu dan meletakkan sebuah folder di atas meja. Cik Alin, katanya, kami telah menyimak aduan dan rakaman awak. Dia membuka folder itu. Detektif Ryan Alin melanggar pelbagai dasar jabatan. Sekurang-kurangnya, kegagalan untuk menarik diri daripada siasatan keluarga, memfailkan petuduhan hanya berdasarkan kabar angin daripada anak kecilnya, membenarkan penahanan sekolah tanpa sebab yang mencukupi, dan menunjuan bias penyiasatan yang jelas. Dia mendongak memandang saya. Rakaman di mana dia mengaku bersalah kerana awak seorang ibu tunggal. Itu teruk. Apa yang berlaku sekarang? Saya bertanya. Perbicaraan disiplin formal. Dia kata perwakilan kesatuan sekeja. Tapi fahamilah, ini akan menamatkan kejayanya. Saya tidak teragak-agak. Dia menamatkan zaman kanak-kanak anak saya dahulu. 2 minggu kemudian, Ryan diberhentikan kerja. 12 tahun berkhidmat dalam pasukan polis. Pergi dalam mesyuarat petang Selasa. Dia meninggalkan saya peti suara malam itu. Awak gembira sekarang, Leticia? Suaranya kedengaran hampa. Saya kehilangan segalanya. Pekerjaan saya, reputasi saya, keluarga saya. Saya menyelamatkannya. Kemudian saya membalas mesej. Awak gari anak saya. Ini accountability. Seterusnya ialah ayah saya. Marcos memfailkan aduan peguam negeri sendiri. Bukti yang didokumenkan bahawa Robert Allen telah memperkenalkan dirinya sebagai penasihat undang-undang sambil menekan saya semasa siasatan aktif yang melibatkan anaknya. Konflik kepentingan, pengaruh tidak wajar, pelanggaran etika. The Legal Journal menyiarkan tajuk utama 3 hari kemudian. Peguam terkemuka dalam siasatan etika. Firmanya memintanya untuk meletak jawatan secara senyap. Dia menolak. Pihak peguam tidak berbuat demikian. 2 bulan kemudian, keputusan itu dikeluarkan. Penggantungan 2 tahun. Pada usia 67 tahun, itu adalah hukuman mati profesional. Ibu saya bertahan paling lama. Daerah sekolah bergerak perlahan sehingga Marcos menyerahkan tangkapan skrin catatan Facebooknya. Kenyataan saksi dan afidavit ibu bapa. Catatan tentang kanak-kanak bermasalah. Cabaran keluarga. Saudara mara muda yang sukar. Tiada nama, tiada penafian. Daerah itu memberinya pilihan. Meletak jawatan atau berdepan pemecatan. Dia melawannya. Dia kalah. 18 tahun sebagai kaunselor sekolah berakhir dengan 1 undian lembaga sebulat suara. Pada malam mereka bertiga muncul di rumah saya. Saya tidak membuka pintu. Ryan kelihatan hancur.
Ayah saya kelihatan berang. Ibu saya kelihatan kecil. Mereka mengetuk, merayu, menjerit nama saya. Isen berdiri di atas tangga. Ibu, siapa itu? Tiada sesiapa yang penting, kata saya lembut. Nak pizza. Dia tersenyum. Keju tambahan sentiasa. Ketukan itu akhirnya berhenti. Saman Sidil mengambil masa 8 bulan. Peguam Ryan mencuba segala-galanya. Kelewatan, tawaran rendah, permainan simpati. Marcos menolak semuanya. Kami pergi ke perbicaraan. Juri mendengar rakaman itu. Mendengar Ryan menyebut perkataan, kanak-kanak tanpa bapa, berlakon. Mereka berbincang selama 4 jam. Keputusan, 270.000. Ryan menjadi kelabu apabila mereka membacanya. Di luar mahkamah, seorang wartawan bertanya, Ibu, adakah Anda rasa bebas? Saya menjawab dengan jujur. Saya rasa lega anak saya akhirnya boleh berasa selamat semula. Kehidupan perlahan-lahan kembali seperti sedia kala. Isen berkembang maju di sekolah baharunya, kelab robotik, rakan-rakan baharu, ketawa yang tidak kedengaran dipaksa. Mimpi ngeri itu hilang menjelang bulan keempat. Bertahun-tahun kemudian, pada suatu malam semasa saya menemaninya, dia bertanya dengan perlahan, Ibu, adakah ia berbaloi? Saya memandang anak saya, sihat, yakin, dan tidak patah. Setiap akibatnya, saya berkata, kerana saya tidak memusnahkan keluarga saya. Mereka memusnahkan diri mereka sendiri sebaik sahaja mereka memutuskan bahawa seorang kanak-kanak yang tidak bersalah layak digari. Saya hanya memastikan mereka tidak boleh berpura-pura tidak pernah